Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta ya'tiyakal yaqin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'da al-maut والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا عليم وبك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Yang dimuliakan Tuhan Kursi, Tuan Ahli Jemaah sekalian, pelajar-pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali perkenalkan diri lah. Baru sampai saya bulan-bulan Selayang ni. Biasanya dah pergi ke nak ke Pahang je lah. Nak masuk Gombak ni tak pernah singgah. Jarang lah masuk Selayang ni. Saya Muhammad Faiz. Tuan namanya Muhammad Faiz. Umurnya 37 tahun. Detail 37 tahun umur begitu. Asalnya Selangor, insya-Allah. Saya asal Selangor, menetap sekarang di Sungai Buloh. Berkhidmat di sekolah international di Subang SS 15. Dan memang dia punya mendalami, bukan mendalam sangat lah. Kita main di tepi je. Belajar main-main. Belajar tak sungguh-sungguh. Biasalah, belajar tak sungguh-sungguh. Kemudian baru tahu bahawasanya betapa pentingnya ilmu agama dalam kehidupan umat Islam. Jadi untuk mengamalkan perlu pada penyampaian juga. Pengajian ni tuan-tuan, perlu pada pengajian, perlu pada penyampaian. Yang anak-anak ni tuan-tuan baru terima ilmu, daripada sekarang kan tanamkan niat untuk menyampaikan. Maka dimudahkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan sekali orang yang nak menyampaikan tu, insya-Allah diberi taufik hidayah untuk beramal. Kebiasaannya, insya-Allah. Kemudian dimudahkan untuk menyampaikan. Ada yang kata, ustaz tak biasalah nak bercakap depan orang, tak biasalah nak bertutur. Biasanya di depan hal ramai untuk menyampaikan ilmu. Ketahuilah tuan-tuan oleh Allah SWT, untuk menyampaikan ilmu tidak terbatas adapun dalam skop di surau-surau ataupun di masjid-masjid semata-mata. Bahkan yang paling dekat ialah anak isteri kita. Kita nak ajari orang yang menyampaikan ilmu agama, tetapi terbiar anak isterinya tuan-tuan tentang ilmu agama, jauhnya dari ilmu agama itu sendiri. Bahkan dia inilah yang pertama sekali tuan-tuan akan menjadi penyangkut bagi kita untuk dicampakkan kita ke dalam api neraka Jahannam. Nauzubillah. Orang paling dekat, anak kita, isteri kita tuan-tuan, sampaikan ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat tuan-tuan. Berapa banyak ayat yang kita ada, maka kita sampaikan, insya-Allah. Tapi tuan-tuan, Allah SWT diberi permintaan untuk mengajar ataupun muzakarah. Mengajar ni tak selayaknya bagi saya. Untuk muzakarah sama-sama tentang fiqh, tentang ilmu fiqh melalui kitab Fiqh Manhaji mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya mana-mana pun insya-Allah lah dengan fiqh lah.
Belajar-belajar, taklah mendalam sangat, taklah seperti mana yang ustaz-ustaz yang masyhur tentu. Tapi saya lebih pada satu fun saja. Mungkin satu masa nanti berminat untuk menyampaikan, untuk muzakarahkan tentang adab. Adab satu perkara yang penting juga. Kita dalam melayani kehidupan kita tentunya 60-70 tahun, akhlak bagi orang Islam tu hampir luput, luntur dalam kehidupan kita. Islam ni Islam, tetapi sebenarnya Islam itu sebenarnya tentunya berhubung kait sangat rapat dengan akhlak. Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan, Nabi beritahu, Nabi bersabda, hanya saja aku diutuskan untuk memuliakan dengan Islam ni, dengan akhlak tentunya. Islam ni berhubung kait dengan akhlak. Kadang-kadang dikenali Islam tu oleh orang-orang yang bukan Islam melalui akhlak. Sahabat dan Nabi SAW sendiri tentunya banyak berakhlak baik dan kepada orang Islam, sehingga yang bukan Islam menerima Islam kerana akhlak-akhlak yang baik ini tentunya. Jadi itu ada bercita-cita juga supaya saya yang menyampaikan ini dapat mempraktikkan akhlak yang sempurna. Akhlak yang paling baik adalah akhlak baginda Nabi SAW. Ya tentunya Allah SWT untuk pendahuluan mukadimah kitab fiqh manhaji ni tentunya. Kita cerita sedikit tentang kitab ini tentunya. Kemudian menyelusuri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang amat kita sanjungi, yang amat kita yakini ilmu ni tentunya, sehingga kita beramal dengan setiap pandangan ijtihad dia. Kita ni tentunya tak mampu untuk berijtihad. Kerana apa tentunya? Kerana kecintaan ilmu yang ada pada kita, dan kewarakan kita tentunya tidak cukup untuk menjadikan kita ni sebagai orang yang mampu untuk berijtihad. Jadi kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kitab yang pilih ialah kitab Fiqman Al-Hajj, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab fiqh masyhur di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Kitab ni taklah seperti mana kitab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kitab ni baru lagi tuan-tuan boleh, baru lagi tuan-tuan. Dan pengkarang kitab ni tuan-tuan masih hidup. Kitab ni hebat tuan-tuan, dia dikarang oleh 3 orang ulama Syariah yang hebat, yang mereka ni masih hidup. Tahun lepas mereka bersafar di sini. Mereka bersafar ni. Dr. Mustafa Anwar bersafar di Malaysia, menyampaikan sanad-sanad fiqh, sanad-sanad daurah tuan-tuan. Kitab yang masyhur ni tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, dia tak pernah sampai di sini, tapi kitabnya telah diamalkan, kitabnya telah diajarkan, disampaikan di surau-surau di Malaysia. Kenapa dipilih kitab ni tuan-tuan? Kita punya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga mengatakan bahawa kitab ni selayaknya diajar kerana mudah difaham di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya tuan-tuan. Sebab tu dah banyaklah kitab ni kadang-kadang tak diajarkan, tidak dimuzakarahkan di masjid, tetapi jilid-jilid kitab tersebut telah ada. Kadang-kadang dah ada dah. Tanya ada kuliahnya? Tidak ada. Ini keberkatan kitab tuan-tuan dah ada. Dan musannif tuan-tuan, pengarang kitab ni 3 orang ulama Syariah ni masih hidup lagi tuan-tuan. Kitab Fiqh Al-Manhaji merupakan hasil karya dan buah tangan tokoh-tokoh ulama Syariah yang terkenal, iaitu Ashab Al-Fadilah Dr. Mustafa Al-Khin. Ini orang-orang yang baik dalam di kalangan masyarakat Syariah tuan-tuan. Masih ada lagi tuan-tuan. Mereka ni tokoh-tokoh ulama, bukan sebagai ulama saja tuan-tuan, tokoh-tokoh politik. Syariah ni tuan-tuan, politik mereka dikuasai juga oleh ulama-ulama. Jadi kalau kita Malaysia ni, insya-Allah ulama sama-sama membantu, insya-Allah, maka terbentuklah satu komuniti Islam yang hebat. Ulama di hadapan
syariah, ulama di hadapan tuan-tuan Allah SWT. Dr. Mustafa Al-Bura yang tahun lepas ada di sini bersama kita tuan-tuan. Safarnya ke Pulau Pinang, safarnya di sekitar Negeri Sembilan tuan-tuan, di Kuala Lumpur juga ada, menyampaikan daurah-daurah kitab fiqh manhaji. Dan Dr. Ali Al-Syarbaji, ini 30 tokoh ulama. Jadi kalau satu kitab untuk ini 3 ulama yang karang ini hebat. Satu pun dah memadai, tapi kalau tiga keilmuan, 3 kefasihan dalam ilmu fiqh contohnya dicantumkan dalam satu kitab, terbaiklah. Jadi kita ambil istifadah, insya-Allah ambil manfaat daripada kitab ini, insya-Allah. Baik. Kitab ini dinamakan dengan Al-Fiqh Manhaji ala Al-Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kerana apa tuannya? Fiqh dari segi bahasanya faham. Orang Arab tuan-tuan cakap, kalau kita kata perkataan biasa dia fiqh tuan-tuan, maknanya memahami apa-apa fan saja. Fiqh tauhid pun ia, fiqh ulum syariah pun dia lebih kepada memahami. Bukan kita, kalau kita tuan-tuan masyarakat Malaysia fiqh, tapi bahasa Arab dari segi bahasanya tuan-tuan, fiqh ialah memahami apa-apa fan ilmu agama juga tuan-tuan. Manhaj, fiqh al-manhaj, manhaj itu kehendak mengikut manhaj Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak termasuk dalamnya tuan-tuan imam-imam yang lain, hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah alaih. Baik. Tuan-tuan Allah SWT, Imam Syafi'i ini apakah keistimewaannya? Sehingga tuan-tuan mulia, kita ni di kalangan masyarakat Malaysia, ASEAN tuan-tuan mulia, kebanyakannya beramal dengan mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih kerana keunggulan dan ketakwaan dia tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan mulia, di kala umurnya muda, dalam satu hari dia boleh menghafal 50 hadis. Satu hari 50 hadis. Kita pun satu hari 50 ayat Al-Quran pun dah hebat dah. Tapi berbeza, Al-Quran dan hadis satu perkara yang berbeza. Janji Allah SWT tentang Al-Quran memang ada, bahawasanya dimudahkan untuk orang yang nak menghafal Al-Quran. Tapi ni hadis tuan-tuan dia berbeza. Hadis ni berbeza. Sedangkan Al-Quran tu juga tuan-tuan dari segi zahiriah, kita boleh dapat tahu bahawasanya ayatnya yang berulang-ulang tu memudahkan kita untuk menghafal. Betul tak? Ayatnya yang berulang-ulang memudahkan kita untuk beramal, berhafal. Yasin yang kita baca selalu tuan-tuan, tak ada niat untuk menghafal, tapi sampai satu tahap kita boleh membacanya, melontarkannya tanpa membuka Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tidak ada pada mukjizat, tidak ada pada hadis tuan-tuan. Hadis ni agak rumit sikit, tapi jika ada ulama yang boleh menghafal hadis tuan-tuan, itu hafiz hadis, itu adalah hebat. Imam Syafi'i rahmatullah alaih pada permulaan hari pertama dia menghafal hadis 50 hadis dia hafal. Kita hadis arba'in, matan arba'in, ustaz tu dah ulang sampai 2 tahun tak hafal-hafal lagi. Tidak hafal-hafal lagi tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, kita pun lupa tuan-tuan. Jadi ini keistimewaan ataupun kecerdikan yang ada pada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, yang menjadi manhaj imam yang kita ikuti, pandangannya, ijtihad dia untuk kita amalkan agama dalam kehidupan kita. Kemudian Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia di dalam perut ibunya adalah selama 3 tahun. Ada siapa adik-adik ini dalam perut ibu rasa-rasa 3 tahun? Lama tuan-tuan dia. Boleh ke 3 tahun? Imam Syarbani, Imam Sya'rani tuan-tuan dia, dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala 5 tahun dalam perut ibu ni tuan-tuan. Allah pelihara. Kita kalau ibu lebih masa dalam perut ibu, doktor kata potong selalu, caesar terus, tak selamat tuan-tuan dia. Tapi ulama dahulu,
Allah SWT pelihara jasad mereka tuan-tuan untuk menyampaikan agama dalam perut ibu dia tuan-tuan kekal lama. Ini salah satu ulama, ini salah satu keistimewaan mereka. Yang ulama katakan bahawasanya jika mana-mana janin yang berada dalam perut ibunya dalam tempoh lama, tempoh masa yang lama, insya-Allah kita akan lihat perkembangan otak dia hebat. Perkembangan otak ni hebat. Jadi tuan-tuan janganlah, adik-adik janganlah baby nak keluar, jangan keluar dulu. Jangan keluarkan dulu, bagi lama sikit. Lemas baby tu. Berbeza. Allah SWT jadikan mukjizat, Allah SWT tunjukkan kehebatan Allah SWT, kuasa Allah SWT, peliharakan imam-imam kita yang dahulu di dalam perut ibunya tuan-tuan dengan tempoh masa yang lama. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang paling lama. Imam Abu Hanifah 5 tahun. Ibu dibayangkan macam mana seorang ibu membawa perut dia yang besar selama 5 tahun. Tapi insya-Allah perkembangan otak imam tersebut tuan-tuan dia hebat sekali. Dan dilahirkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih di Gaza, Palestin tuan-tuan. Dibesarkan di sana. Setelah umurnya 10 tahun mereka berpindah ke Madinah Al-Munawwarah untuk menuntut ilmu, maksud untuk menuntut ilmu. Di Madinah tuan-tuan, Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah banyak menitik beratkan tentang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi yang Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah simpan dalam fikiran dia tuan-tuan, macam mana nak membuat ijtihad yang pastinya mengikuti setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hukum agama tuan-tuan tidak lari daripada Al-Quran dan sunnah. Yang pertama. Jadi Al-Quran kena hafal. Imam Syafi'i hafal Al-Quran dikala umurnya muda lagi. Kemudian dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui semua apa yang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Dan kemudian tuan-tuan dia belajar dengan Imam Malik dan dia menghafal Muwatta Imam Malik, kitab Imam Malik rahimahullah taala. Dan kemudian dia telah berpindah ke Iraq, Baghdad tuan-tuan dia untuk mendalami ilmu agama, dan kemudian berhijrah ke Mesir dan dia wafat di Mesir tuan-tuan dia. Di Mesir lah bermulanya tuan-tuan dia penyebaran ilmu Imam Syafi'i rahmatullah alaih, sehingga dia menjadikan satu pandangan dia sendiri tentang ilmu agama yang mana sehingga kini tuan-tuan dia selama 1000 tahun semua ramai tuan-tuan dia pengikut Imam Syafi'i rahmatullah alaih terus termasuklah di kalangan kita. Selepas 1000 tahun Imam Syafi'i rahmatullah alaih lahir seawal 100 tahun selepas hijrah. Kemudian 1000 tahun sampai ke kini tuan-tuan, semua mengenali Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan mengikut pandangan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, termasuklah kita. Jadi hebatlah imam-imam ni, hebat tuan-tuan. Bukan dari segi ilmu saja tuan-tuan, bahkan ketakwaan mereka. Takwanya mereka ni tuan-tuan, pelihara ni Allah SWT akan mereka ni tuan-tuan, sehingga mereka ni seolah-olah seperti nabi-nabi yang dipelihara oleh Allah SWT. Kemudian Imam Syafi'i ada 3 orang anak. Sebelum tu tuan-tuan nama dia, kita nak kata nama Imam Syafi'i. Apakah nama asal Imam Syafi'i rahmatullah alaih? Imam Syafi'i namanya ialah Muhammad bin Idris. Oh, biasa je namanya ustaz. Namanya biasa saja, kadang-kadang itu yang tidak famous. Lebih dikenali dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Muhammad bin Idris namanya tuan-tuan. Muhammad namanya dan ayahnya namanya Idris tuan-tuan. Lebih dikenali dengan Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah ni ialah kerana anak lelakinya namanya ialah Abdullah. Ada 3 orang anak. Pertama ialah Fatimah binti Asy-Syafi'i, kedua ialah Abdullah bin Syafi'i, dan yang ketiga ialah Zainab binti Syafi'i. 3 orang anak, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Dan dia dikenali sebagai Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya apa namanya? Anak kepada Abdullah, anak lelaki dia. Biasanya orang Arab gitulah. Dia berkunyah dengan nama anak dia.
Abu Abdullah. Anak perempuan boleh juga. Tapi biasanya kalau bapa, dia berkunyah dengan nama Abu Abdullah, Abu apa tu, Abu Idris contoh kata. Baik. Daripada maqalah ataupun perkataan hikmah daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih tentang dia, yang biasa kita dengar dan kebanyakan orang hafal perkataan tersebut. Mutiara katanya ialah man arada dunya fa alaihi bi ilmin. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin. Jadi ini satu motivasi untuk pelajar-pelajar kita yang menuntut ilmu yang namanya ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Ini maksud daripada Imam Syafi'i rahimahullah alaih, man arada dunya fa alaihi bi ilmin wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmin. Mudah. Adik-adik hafal bagus. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kena ada ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kejayaan dalam kehidupan akhirat, kena ada ilmu. Ilmu saja. Jadi waktu nak menuntut ilmu itu, ni waktu muda-muda ni. Tak juga. Kadang waktu yang lanjut usia tuan-tuan, banyak dah saya jumpa. Waktu saya mengaji tuan-tuan, semua umur muda-muda, 20-an, 19-an tahun, ada seorang penuntut ilmu. Pangkat dengan saya, pangkat pakcik lah tuan-tuan. Umurnya dah 50. Alhamdulillah. Kita panggil, sebelum kita panggil dia pakcik je, umur 55 kita panggil dia ustaz. Habis dia mengaji tuan-tuan. Masya Allah. Kerana ketekunan dia tuan-tuan, habis dia mengaji. Kita mengaji sampai 7 tahun, 8 tahun tuan-tuan, dia ikut 7 tahun, 8 tahun, sehingga menjadi ustaz dia tuan-tuan. Jadi umur tidak menjadi ukur tuan-tuan, ukuran. Sebaliknya itulah. Di usia muda ni tuan-tuan, banyak yang kita boleh simpan. Memori masih kuat tuan-tuan. Waktu itulah kita menuntut ilmu. Jadi motivasi daripada Imam Syafi'i rahimahullah alaih, apa sahaja yang nak dikendaki di dunia tuan-tuan, perlu pada ilmu. Apa sahaja yang dikendaki dalam kehidupan akhirat, berjayanya dalam kehidupan akhirat, pastinya dengan ilmu. Jadi jangan putus asa untuk mencari ilmu. Terus menerus mencari ilmu. Terutamanya tuan-tuan, banyak ilmu di dalam rumah Allah SWT tu. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menyampaikan ilmu. Ataupun tuan-tuan, di mana-mana saja tuan-tuan boleh diperolehi ilmu. Di buku-buku, di maktabah-maktabah, library tuan-tuan, penuh dengan ilmu. Tapi sedikit sahaja manusia yang ada tuan-tuan menuntut ilmu tuan-tuan. Dan hikmah ataupun mutiara kata daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, talabul ilma afdal min salatin nafli. Talabul ilma afdal min salatin nafli. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat nafil. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat nafil. Dia melihat daripada zahir percakapan dia, maqalah ataupun qaul Imam Syafi'i rahmatullah alaih tu, seolah-olah benda itu macam salah je. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat nafil. Tapi tuan-tuan, kenapa begitu? Yang dilihat oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih tuan-tuan, manfaat ilmu itu meluas. Seorang yang berilmu boleh menyampaikan manfaat dia, beribu-ribu orang boleh dapat manfaat daripada orang yang berilmu. Tapi seorang yang mendirikan solat nafil, manfaatnya untuk persendirian, seorang dia, untuk dia je. Ada ke orang sembahyang nafil, orang yang sebelah dia tuan-tuan, dia boleh dapat pahala yang sama? Tak. Hanya orang yang mendirikan solat saja mendapat pahala. Tetapi orang yang menuntut ilmu, sekarang nampak menuntut ilmu macam biasa, anak-anak menuntut ilmu, tapi hakikatnya tuan-tuan, daripada seorang menuntut ilmu, banyak manfaat masyarakat dapat tuan-tuan. Beribu-ribu. Mana tahu dia mengajar di sekolah mahat-mahat tuan-tuan, yang ada bilangan anak muridnya beribu-ribu, maka manfaatnya beribu-ribu. Mungkin menjadi imam, mungkin jadi tenaga pengajar tuan-tuan, di mana-mana saja tuan-tuan. Yang mana dalam satu-satu majlis kelas dan tuan-tuan, beribu-ribu manusia ada untuk menuntut ilmu, maka ganjarannya beribu-ribu. Maknanya afdal. Bukan nak menafikan kelebihan orang yang solat nafil, mungkin tidak. Cuma manfaatnya sedikit, yang ini manfaatnya banyak. Begitu sekali pandangan Imam
Syafi'i rahmatullah alaihi. Jadi tentunya Allah SWT, bagaimana yang boleh menyebut tips bagaimana nak cahayakan hati, luas, orang kata pandai lah senang kata, boleh menyimpan banyak ilmu-ilmu agama, boleh banyak menyimpan ilmu-ilmu dunia atau ilmu agama Allah SWT tentunya tidak lain tidak bukan kerana kecerdikan seseorang. Jadi syarat-syarat Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah beritahu apakah syarat seorang itu nak menjadi orang yang bijaksana. Menghafal mudah, mengaji mudah, apa lagi tuan-tuan, menuntut ilmu agama mudah. Setiap kali ustaz datang dan menyampaikan ilmu terus dapat diamalkan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah beritahu bahawasanya yang pertama, tinggalkan perkataan yang tidak berfaedah. Min husnil islami ma'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada sebaik-baik Islam seorang manusia itu ialah apabila dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Maka cantiklah Islam. Mana kata kalau orang yang kurang cakap, dia cakap benda yang penting saja, itu telah cantiklah Islam dalam diri dia tentunya. Tapi ada juga manusia yang banyak cakap. Daripada banyak cakap tentunya tak ada satu pun yang salah, bahkan banyak manfaat kepada orang. Itu juga ada satu kecantikan. Tetapi tentunya dia tidak bercakap dengan perkataan yang tidak berfaedah. Ini orang yang bagus. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat tentunya, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Orang Islam yang baik, mukmin yang baik tentunya, dia bercakap hanya perkara yang baik. Ada perkara yang tidak memberi manfaat kehidupan akhirat dan dunia, dia akan diam. Banyak diam. Tapi kalau dia mula bercakap, terus perkara yang baik, manfaat, kebaikan, ilmu yang dilontarkan. Tapi ada apabila tak ada perkara yang tidak penting tu, dia banyak berdiam. Itu yang Nabi beritahu. Dan Imam Syafi'i rahmatullah alaih beritahu bahawasanya untuk perkara ini juga tentunya, untuk mendapat kecerdikan dalam diri kita tentunya, kena tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Tarku malah, apa perkataan yang tidak berfaedah ini? Tidak memberi perkataan yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tak ada manfaat dunia dan akhirat, maka tuan-tuan, itulah perkataan yang perlu kita tinggalkan. Sembang-sembang kosong. Kalau sembang ilmu tak apa tuan-tuan, sembang-sembang ilmu ataupun menyampaikan perkara-perkara yang terkini untuk kebahagiaan kita bersama. Mungkin abang ni tak tahu berita terkini. Contoh kata jalan kat depan tu ditutup untuk besok pagi sampai ke tengah hari. Jadi nak pergi kerja tak boleh lalu depan, kena lalu belakang, contoh kata. Maka disampaikan kepada orang lain, maka itu perkataan yang baik. Sama perkataan yang begini tentunya disukai oleh Allah SWT, ialah perkataan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni perkataannya hebat tuan-tuan, sehingga dirakamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Khusus untuk Luqmanul Hakim, satu surah. Hebat tu. Ada nama sendiri dalam Al-Quran, bahkan ada satu surah khusus untuk Luqmanul Hakim. Sedangkan Luqmanul Hakim, jumhur ulama mengatakan dia bukanlah Nabi. Sebahagian ulama yang terpencil mengatakan dia adalah seorang Nabi. Kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya Luqmanul Hakim adalah seorang Islam, mukmin Islam di kalangan Bani Israel tentunya, yang baik akhlaknya tentunya. Itu saja. Tetapi kenapa dia dirakamkan perkataannya di dalam Al-Quran? Kerana perkataan yang baik yang disukai oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman Hakim menasihatkan anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang paling baik, sehingga Allah SWT suka, Allah rakamkan dalam Al-Quran.
percakapan yang paling hak di muka bumi Allah SWT ialah percakapan tentang la ilaha illallah. Siapa-siapa cakap tentang kehebatan Allah, kemuliaan, membesarkan Allah SWT, tidak boleh disangkal di dalam masjid, luar masjid, jangan disangkal. Jangan diambil tak indah, tuan-tuan. Ambil manfaat daripada ini. Kerana bercakap, mendengar, meningkatkan iman. Dan inilah perkataan yang paling hak di dunia ni. Bahkan semua perkara akan hancur, tetapi la ilaha illallah subut kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada manusia yang menasihatkan orang lain supaya membesarkan Allah, Allah suka, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jadi ini perkataan orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah SWT, yang tak bercakap kecuali perkara-perkara, perkataan-perkataan yang berfaedah semata-mata. Yang kedua, untuk cerdik pandai, jauhi maksiat. Jauhi maksiat, tuan-tuan. Imam Waqi' rahimahullah ta'ala, tuan guru kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih beritahu mengadu akan kelemahan hafalannya. Satu tahap yang kemudian mengadu pada Imam Waqi', tuan gurunya, bahawa Imam Syafi'i dalam keadaan hafalannya merosot, kurang baik. Imam Waqi' beritahu, tinggalkan maksiat. Maksiat, tuan-tuan. Kerana maksiat dengan ilmu tidak boleh satu tempat. Untuk dapatkan ilmu yang tinggi, maksiat perlu dihindarkan. Untuk mencahayakan jiwa kita, tuan-tuan, tinggalkan maksiat. Sebesar-besar maksiat hingga sekecil-kecil maksiat. Yang kita tak sedar bahawa mata kita pun selalu melakukan perkara maksiat. Tangan kita, tuan-tuan, selalu memegang benda-benda yang maksiat. Tinggalkan. Di apabila kita tinggalkan benda ini, insya-Allah mudah. Mudah apa, tuan-tuan? Mudahlah jiwa kita bersinar, mudahlah kita untuk menjadi hamba yang kata baik di sisi Allah SWT. Ini tips daripada Imam Syafi'i rahmatullah. Yang ketiga, Imam Syafi'i rahmatullah beritahu, adakan amalan, satu amalan yang istiqamah, rahsia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kecerdikan. Sebab tu saya selalu menasihati anak-anak murid, tuan-tuan murid, tak kisahlah dia belajar ilmu, belajar di universiti ataupun di Muhammad Hafiz, nak pandai ni kena luangkan masa baca Al-Quran. Kita pun sama juga, kan? Ini dewasa ni, tuan-tuan, nak mudah, contoh kata ialah datang masjid, ada macam-macam ilmu yang dihidangkan kepada kita, tapi tak sempat nak simpan, tuan-tuan, lupa dah. Jadi macam mana nak bagi cerdik pandai dan tuan-tuan senantiasa sampai ke akhir hayat kita? Maka tipsnya ialah banyak baca Al-Quran dengan melihat. Luangkan masa waktu sebelum subuh, tuan-tuan, dengan melihat Al-Quran. Waktu ada orang kata orang yang selalu melazimi dirinya dengan Al-Quran, dia tidak akan nyanyi. Benar? Ya. Lazimkan diri dengan Al-Quran, dengan melihat, dengan hafalan. Hafalan ni satu cara yang lain untuk anak-anak mungkin. Untuk kita yang dah dewasa ni, tuan-tuan, untuk supaya minda kita, tuan-tuan, otak kita ni dalam keadaan kondisi yang baik, lazimkan sebelum subuh, sebelum solat subuh, tuan-tuan, sebelum berkumandangnya azan subuh, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan melihat. Kalau kita dapat buat dengan istiqamah, insya-Allah kita akan dapat kesan yang bagus. Sebab tu anak-anak yang belajar universiti, kita nasihatkan apa, macam mana nak pandai ni. Selain kita bagi kismis minda, kismis doa-doa, tuan-tuan, yang paling mujarab, banyakkan baca Al-Quran. Bila banyak baca Al-Quran, dia kurang nak main PUBG. Ini sibuk main PUBG, macam mana lah dia nak mutalaah ilmu dia, tuan-tuan, banyakkan baca Al-Quran. Bila banyak baca Al-Quran, dia kuranglah masa untuk orang kata lepak-lepak ke apa, tuan-tuan. Banyakkan baca Al-Quran. Dan amalan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i inilah dengan membanyakkan membaca Al-Quran dengan melihat. Yang keempat, untuk minda kita, tuan-tuan, kena banyak ataupun ada waktu yang satu ketikanya, tuan-tuan, kita kena menyendiri diri dengan Allah SWT. Uzlah, beruzlah. Spend masa, luangkan satu masa, tuan-tuan, seelok-eloknya waktu yang hening, waktu malam ataupun waktu yang lain, tuan-tuan,
menyendirikan diri tuan-tuan bermuslah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, ini yang susah ni tuan-tuan. Nak pandai tuan-tuan, kena sikit makan, jangan banyak makan. Banyak makan dia akan melembabkan pergerakan minda kita. Macam mana banyak makan tuan-tuan, lepas tu nak buka kitab, baru nak buka buku teks, dah mengantuk. Akhirnya tuan-tuan baru baca satu perenggan, dah di atas kitab kita baring tuan-tuan. Jadi kurangkan makan mudah, maka mudah insya-Allah cergas minda kita. Itu Imam Syafi'i rahmatullah alaihi itu. Yang keenam, kurangkan bergaul dengan orang yang bodoh. Bukan ustaz kalau orang bodoh tu kita ajarkan supaya dia jadi pandai. Nak jadi pandai untuk ni, kurangkan bergaul dengan orang-orang itu. Banyakkan bergaul dengan ulama-ulama, dengan orang-orang yang cerdik pandai tentang ni. Ramai orang yang cerdik pandai tentang ni. Jadi kurangkan dengan mereka, banyakkan masa dengan orang yang pandai-pandai. Yang ketujuh, tidak gemar dengan ahli ilmu yang tidak ada sifat adil. Ada juga ahli ilmu yang tidak adil dengannya. Tidak gemar. Dia tidak suka dengan ahli ilmu yang tidak adil dan dalam diri mereka, dan tidak ada adab di dalam diri mereka. Adab satu benda yang penting. Adab, betul saya beritahu tadi, ad-din kullu adab. Agama ni keseluruhannya adalah adab. Jika ada manusia orang Islam yang tidak beradab, yakinlah bahawasanya telah kurang Islam dalam dirinya. Kerana keseluruhan Islam tak ada adab, akhlak utama ada akhlaknya kurang, mereka telah kuranglah Islam di dalam diri mereka. Baik. Jadi kita dalam itu yang diberitahu oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kita amalkan. Moga tuan-tuan sebelum kita menandah ilmu tuan-tuan, ilmu tu masuk bukan lalu saja. Banyak ilmu yang masuk, ilmu yang lalu tuan-tuan. Tanya surau ni banyak dah kitab, dah habis khatam tuan-tuan. Tapi tak dapat nak diamalkan. Abdi ditanya kenapa? Macam tak pernah lalu ya ustaz. Macam tak pernah apa? Macam tak pernah belajar ya ustaz. Itu tak mampu dah. Tak boleh tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan dari segi zahirahnya, jasmani kita tuan-tuan bersedia untuk menuntut ilmu. Dan apabila orang yang tinggi ilmunya, maka bertambah tawaduknya tuan-tuan. Apabila kita berilmu, jangan kita membandingkan dengan orang yang lain. Sebab salah satu tanda orang yang tawaduk dengan sebab ilmu ialah pertamanya tuan-tuan, dia tidak menganggap dirinya orang yang paling berilmu. Paling berilmu tu tak bagus. Berilmu tu dah ada, alhamdulillah. Tak banyak tapi adalah sikit-sikit. Jangan rasa saya ni langsung tak ada apa-apa sehingga mengatakan maksudnya diri ni terlalu hina daripada orang lain. Itu tak boleh juga. Ilmu tu ada, tapi yang paling berilmu tu hanya Allah. Wal alim wa allamul ghuyub, mengetahui perkara yang gaib. Jangan merasa bahawasanya saya yang paling alim daripada orang yang lain. Itu tak bagus. Dan apabila orang yang bertawaduk dengan ilmu tentunya, dia tidak merendahkan orang ilmu yang lain walaupun berbeza pandangan. Banyak. Sampai sekarang tuan-tuan mulia, yang semalam, kuliah semalam, saya sampaikan satu perkara poin tuan-tuan yang manusia masih lagi tak boleh nak terima. Berarti apa tuan-tuan mulia? Saya sampaikan benda ni dah diamalkan lama. Dalam kitab pun begitu juga. Kitab ni pun sama juga. Apabila kita solat jenazah tuan-tuan mulia, jenazah di depan imam, lelaki kepalanya di sebelah kiri imam, perempuan di sebelah kanan imam. Yang ini tuan-tuan mulia, saya exhort, saya terima tuan-tuan mulia, ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahawasanya tak ada apa-apa fadilat. Kadang-kadang sebab kedudukan jenazah depan orang ni tuan-tuan mulia, manusia berteringkap. Memang ada, saya dari kecil belajar itu. Ustaz saya mengajarkan nak ingat kedudukan jenazah ketika depan imam ni. Tangan kita waktu sembahyang, kepala imam, kepala apa? Jenazah lelaki, kepala jenazah perempuan, contohnya. Okey. Maka kepala jenazah lelaki di sebelah kiri imam, wanita sebelah kanan imam. Tapi ini tak ada apa-apa fadilat dan tidak datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bertingkah tentang perkara ini tuan-tuan, tak perlu. Kerana jenazah ni perlu disegerakan urusannya tuan-tuan. Tapi yang waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam tu apabila di depannya jenazah, imam berada di kepala jenazah lelaki
dan berada di punggung ataupun pinggul jenazah perempuan. Itu je. Ya, dia bergaduh-gaduh. Jadi kita kena terima benda itu ni. Bahawasanya ada yang terlepas pandang. Kitab ni pun gitu juga. Cuma ada yang telah beritahu bahawasanya menakalkan, mereka salah nakalkan daripada hadis Nabi SAW tentang kedudukan jenazah tentunya. Baik. Azan. Jadi kita azan dulu, baru kita doa insya-Allah. Bila dalam pada azan. Okey, terus insya-Allah. Jadi insya-Allah sampai sini saja untuk permulaan ini tentunya. Jadi SOP ni mana pun macam tu. Buat KP ni memang sampai isyak saja. Jadi mungkin permulaan ni sedikit baru tuan-tuan mungkin. Moga ini berkat, mudah untuk kita lebih mendalami lagi insya-Allah. Apa yang baik dari Allah SWT, yang kurang tak atas teman saya, yang akhirnya ada sedikit parah suatu as. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana